Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita berada masih lagi dalam bab Nabi Ibrahim AS. Tapi saya kira malam ni habis dah. Malam ni malam lah kot kita bincang pasal Nabi Ibrahim AS. Banyak bulan dah. Jadi pada bab-bab terakhir ini, Ibn Kathir bawakan kepada kita tajuk, beberapa tajuk. Saya ingat saya nak lajukan inilah. Tentang darjat dan kedudukan Nabi Allah Ibrahim AS. Kita semua tahu lah Nabi Allah Ibrahim AS Khalilullah, Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan dalam hadis, kita dah sebut sebelum ni, dalam hadis Sahih Muslim pada bab Mi'raj Nabi. Walaupun hadis tu tentang Isra' dan Mi'raj, tapi hadis tu juga kita boleh ambil dalil ketinggian darjat Nabi Ibrahim bila mana Rasulullah SAW jumpa para Nabi dalam setiap tingkatan tu. Nabi Ibrahim Rasulullah jumpa pada langit ketujuh, bersandar pada bersandar pada Baitul Ma'mur. Meskipun nanti kita akan jumpa hadis riwayat Ahmad yang Nabi kata jangan kamu membeza-bezakan para Nabi. Jangan kamu membeza-bezakan para Nabi. Kita akan jumpa hadis itu nanti. Tapi dalam Quran sebut tilkar rusul qad faddalna ba'duhum ala ba'd. List of para rasul yang mana Allah kata inilah para rasul yang mana Allah muliakan sebahagian melebihi sebahagian yang lain. Bermaksud memang para rasul itu berbeza-beza tingkatan dia. Dia tak sama semua. Bagaimana dengan hadis tadi dalam Musnad Ahmad itu? Adakah hadis itu salah? Kuat hadis tu. Nanti kita akan tengoklah, saya ingat ada dalam ni kot. Kalau tak ada lagi saya cerita. Kita malam ni lebih kepada macam mana abang tu. Malam ni tak ada kisah baru yang setakat yang saya duk baca ni. Tapi lebih pada puji-pujian kepada Nabi Ibrahim sebagai penutup kisah baginda Nabi Ibrahim AS. Baik. Daripada Jundub Al-Bujali, Abdullah bin Amr dan Ibn Mas'ud. Dari Ibn Mas'ud, dari Rasulullah SAW, baginda bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah melantikku sebagai kekasih, sebagaimana halnya dia telah melantik Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini hadis Bukhari. Maknanya hadis ini menjadi dalil bahawasanya Nabi SAW juga ialah kekasih Allah, Habibullah. Nabi Muhammad SAW juga ialah Habibullah, kekasih Allah. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, seandainya aku, ini hadis ini terkenal. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata, kalau setiap seorang itu boleh ambil, seandainya aku hendak mengambil seorang kekasih dari kalangan penduduk bumi ini, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ini hadis ini terkenal. Dibincangkan dalam bab, kita sebut di surah ni saya sebut bukan bulan lepas, bulan terakhir saya main pasal hadis hammi Nabi tu kan, keinginan Nabi tu. Ini antara juga Nabi kata kalaulah boleh nak ambil kekasih dalam kalangan penduduk bumi. Dalam konteks ini kekasih bermaksudnya kekasih yang azim ni, yang agung sekali ni. Aku nak ambil Abu Bakar sebagai kekasihku, namun aku telah ditemani oleh kasih Allah. Tapi Allah telah ambil aku jadi kekasih dia, maka aku tak boleh ambil lah Abu Bakar tu. Tapi bukan bermaksud tak sayang, tak ada sayang, tapi kekasih dalam erti kata azim itu tak ada. Baik. Maka itu juga menjadi dalil Nabi kekasih Allah. Kita akan tengok ni antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Abu Sa'id. Ini juga terdapat dari hadis Abdullah bin Zubair, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Baik. Ibnu Mardawih berkata, Abdul Rahim bin Muhammad bin Muslim memberitahu kami, Ismail bin Ahmad bin Usaid memberitahu kami dari Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzajani memberitahu kami di Mekah,
Amrullah Al-Hanafi memberitahu kami, Zum'ah bin Saleh memberitahu kami, dari Salamah bin Wahram, dari Ibnu Abbas, dia berkata, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk menunggu baginda. Ni satu hari ni para sahabat Nabi sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, duduk tunggu Nabi lah. Duduk tunggu Nabi nak keluar mengajak dan sebagainya. Duduk tunggu baginda keluar. Lalu baginda keluar. Ketika mana baginda mendekati mereka, maka baginda mendengar mereka sedang berbual-bual. Nabi duduk keluar daripada pintu bilik nak keluar ke Masjid Nabawi kan sebelah ya. Maka Nabi duduk dengar para sahabat duduk sembang. Baginda mendengar perbicaraan mereka, dan sebahagian mereka ada yang mengatakan mengagumkan. Orang putih kata amazing lah kan, nak terjemah dalam itu kan. Allah telah mengambil seorang hamba dari makhluknya sebagai kekasih. Ibrahim adalah kekasihnya. Dalam ramai-ramai itu seorang sahabat kata, Ibrahim ni kekasih Allah. Oh tuan-tuan, ini Allahu Akbar. Sahabat Nabi tu duduk sama-sama mereka bincang hak tu. Kita duduk sama-sama kita bincang apa? Hang tercalon nak kali ni. Siapa tercalon ni? Ya. PRU ke 15 ni kan. Bincang hak tu lah. Tapi tak salah kita lah. Manusia bersifat dalam gitu kan. Bukan kata salah. Tapi nak habaq kata hebatnya sahabat Nabi ni. Duduk sama-sama mereka bincang semang-semang bab tu. Tapi kalau adakah para sahabat Nabi tak bergurau langsung? Tak adalah. Kita semua tahu lah para sahabat Nabi juga bergurau. Adakah para sahabat Nabi kalau sembang kena sembang benda serius je? Tak ada. Ada juga benda yang bergurau dan benda-benda yang biasa. Tapi benda yang beneficial lah. Cuma saya nak buat macam mana? Perlukah para sahabat Nabi ni kena jadi warak sampai tahap macam ni? Saya nak bawa contoh riwayat ni. Nanti tuan-tuan bawa masuklah dalam bab yang mana ni saya nak buat macam ni. Pada zaman Sayyidina Umar, ada seorang pemuda ni, dia bukan sahabat, saya dia tabi'in. Dia ni panglima perang zaman Sayyidina Umar. Masa musim perang, kan Islam duk menang. Maka perang kan bukan berlaku one off. So dia musim perang. Pada waktu malam sedang mengisi perang, jeneral ni tak sebut nama dalam riwayat. Tapi sebut Umar marah dia. Dia panggil semua tentera bawah dia ni, yang pasti bukan Khalid Al-Walid lah. Dia bukan jeneral besar, dia jeneral kecil ni. Dia panggil semua tentera yang bawah dia, brigade yang kecil ni, berimpun buat usrah. Maka dia suruh cerita dosa-dosa silam. Ni macam kursus ada kerak kat Malaysia lah ni kan. Kena buat confession. Bukan confession sengak-sengak kat Facebook tu. Ni mengaku cerita. Saya dulu ni bukannya baik sangat. Saya berita tu bagus. Kita dengar lagu bagus kan. Berita tu sampai kat Sayyidina Umar marah dia. Sayyidina Umar marah dia. Sayyidina Umar kata, siapa lantik hang untuk mai buka benda yang Allah dah tutup lah. Tak ada orang suruh. Meskipun pengakuan dia sendiri, benda yang dia buat sendiri, tak ada orang suruh. Allah dah tutup dah, kita sendiri nak buka. Sebab tu majlis-majlis, walaupun majlis tu dihiasi dengan keilmuan, nampak Islamik, tapi majlis untuk menceritakan keburukan diri, itu bukan satu majlis yang boleh dikatakan majlis yang bersifat Islamik. Meskipun pakaian Islamik. Minta maaf lah, tapi tak apalah kena saya sebut. Dulu zaman kami sekolah dulu, duk pergi camp kata 5 dulu, kita abang sini pun nak cuba panggil siapa kan, tutup mata. Bayangkan, tak ada. Rupanya tak boleh. Islam bukan agama macam Kristian. Dia kena pergi cerita dekat box, cerita kat father dan sebagainya. Islam bukan macam agama macam Hindu, nak kena pergi pijak api dan sebagainya. Islam agama yang meraihkan fitrah. Islam tahu orang yang buat dosa itu ada malu. Dan itu Islam meraihkan. Hatta dalam hadis yang lain disebutkan tentang beberapa perkara yang seseorang manusia itu boleh berdusta. Antaranya ialah kesilapannya yang lalu bila ditanya, dia boleh berdusta. Ada beberapa lagi bab yang lain lah. Macam contohnya orang main tanya kita, sebenarnya cerita ada kot, orang nak main bunuh seseorang tu main rumah kita kan. Kemudian orang tu main kata, ada orang masuk tani seorang. Kita kata ada, boleh. Cuma dia bukan kata bohong sunat. Dalam hadis dia sebut keadaan di mana seseorang boleh berdusta. Seorang suami boleh mendustakan isteri dia, boleh, dalam hadis sebut. Tapi dusta dalam bab yang mana? Bab yang macam serta dah ke? Bini masak tak sedap. Bini tanya, abang masak sedap dah ni? Boleh tak dusta? Boleh masa tu. Ni sebutlah hadis. Dia boleh, tapi hadis tak sebutlah masak. Tapi hadis kata seorang suami boleh berdusta kepada isteri dia dalam arti nak menjaga hati.
Bila ulama syarah hadis ni kata dusta yang macam tu. Maksudnya bila dia tanya, ni cantik tak tudung cik beli ni bang? Dalam hati kita punya tak lawa. Tapi kita boleh kata segoknya tudung ni, tak ada orang segok pada hang pakai. Kita boleh. Masa tu boleh. Nah, kita tak boleh kata nak jadi jujur sangat sampai kita tak boleh. Dalam beberapa bab tertentu boleh. Baik. Sambung no. Maka para sahabat ni duduk sembang pasal kelebihan para nabi. Mereka mengidolakan para nabi. Macam kita hari ni pun mungkin kita boleh mengidolakan para nabi, para sahabat, para ulama, ramai tuan-tuan, ramai. Allahu Akbar. Dalam Islam ini list of orang-orang hebat terlalu banyak dan cerita-cerita kehebatan mereka terlalu banyak. Saya ingat sekarang ni alhamdulillah banyak surau dan masjid dah mula buat buka cerita pasal para sahabat. Kita ingat kita buat di surau ni dulu bulan puasa tahun bila? 2 tahun turut-turut kita buat. Tahun pertama kita buat pasal Nabi, tahun kedua kita buat pasal sahabat kan. Lepas tu saya pun sekolah kalut mereka petang tak ada dah. Lepas tu alhamdulillah saya tengok ramai pakat duk buat dah. Lepas tu kita ingat lepas ni kita buka lagi bila pergi kepada perbincangan satu ulama pula setiap tabi'in, setiap tabaqat itu. Tuan-tuan, biar anak-anak kita kenal. Saya cerita tuan-tuan, jujur kat tuan-tuan ni, saya mengajak dia sekolah, tak apalah ada kamera pun. Budak-budak saya sekolah agama. Dia tanya Khalid Walid kenal? Kenal. Apa Khalid Walid? Khalifah. Sakit kepala tuan-tuan. Ni sekolah kami ni tak ada masalah sangat disiplin ni sekolah agama. Khalifah saya jawab. Habis tu apa yang hantar Ustaz Khalid Walid? Tak tahu. Kebanyakan budak-budak kita Al-Fatih dia tahu. Tapi bila tanya lebih daripada tu, tak tahu. Jangan tanya lagi Imam Syafi'i ke Imam Ahmad, lagi jauh lah. Tak tanya lagi Yahya bin Ma'in, Ali ibn Madini, apa nama ni, segala apa tokoh-tokoh hadis yang besar-besar. Imam Bukhari mungkin kena tahu nama, tapi tak tahu sejarah, tak tahu. Itu menyebabkan umat Islam dia jadi hilang tokoh. Maka dia mula mengidolakan orang lain. Sedangkan kalau dia teliti keilmuan, ketokohan para start daripada sahabat sampai kepada para ulama ni tuan-tuan, Allah, tak tahu nak abang. Seronok tuan-tuan. Saya nak cadangkan dekat tuan-tuan. Tapi bukan saya lah, tuan-tuan cari orang lain. Tak biar semua ustaz boleh. Buka di surau ni kitab Tazkiratul Hufaz ataupun Syiar Alamun Nubalak, takut terbaik sangat. Tazkiratul Hufaz Imam Zahabi. Abang kat ustaz mana-mana buka kitab tu. Satu kalimah dapat seorang ataupun dua ulama. Tazkiratul Hufaz ni dia mula daripada tabi'in, lepas sahabat, tabi'in yang berguru dengan sahabat ni. Kemudian satu-satu tabaqat Imam Zahabi susun sampailah ke tabaqat zaman dia lah. Seronok tuan-tuan. Wallahi seronok cerita pasal depa ni, seronok. Pengorbanan depa, kesungguhan depa menuntut ilmu, depa berhadapan dengan penguasa yang zalim. Tuan-tuan, saya cadang tuan-tuan buat lah. Cuba cari. Dan surah ni saya nampak dia terbuka, dia orang profesional pun ramai. Saya ingat tuan-tuan mula. InsyaAllah lepas ni orang bawa di surah-surah lain. Kita tak mahu surah ni dia jadi pengajian klasik saja, tapi kita hilang tokoh. Nanti lama-kelamaan siapa nak cerita tokoh-tokoh ni? Ini saya tak cerita tokoh-tokoh Islam yang contemporary lagi tuan-tuan. Contemporary saya ingat lagi out. Anak-anak muda kita tak tahu. Sebahagian kita pun tak tahu. Ini kalau kita cerita baru-baru ni Dr. Isa Al-Qaradawi meninggal. Yes, Al-Qaradawi mungkin ramai tahu. Tapi sebelumnya Al-Buti, Ali As-Sabuni, Syekh Nuruddin Aitir, tokoh-tokoh yang sebesar itu orang dah tak bicarakan. Orang hampir tak tahu. Itu yang contemporary punya. Kemudian sekarang yang mai baru ni tu, yang mai daripada Maghribi tu, apa nama ni, Dr. Said Kamili tu. Orang hebat tu tuan-tuan. Anak murid kepada Syekh Hasan Dadu, orang Mauritania. Syekh Hasan Dadu tu antara yang, kalau saya lah sekadar duk tengok YouTube ni, antara yang kemas sekali lah sekarang ni. Kita hilang tokoh ramai tuan-tuan. Al-Buti meninggal tu, nampak Allah. Al-Qaradawi meninggal. Tapi sebenarnya kita ada lagi. Dr. Said Al-Kamili baru 50 tahun, ingat saya. Tak tahu mana lagi. Mudah-mudahan lah. Kita kena bagi didik anak-anak kita kenal tokoh-tokoh macam ni. Saya dulu pun saya tak kenal. Walaupun saya dah start mengajak di surau pun, tak kenal ramai. Kita cuma tahu imam-imam mazhab betul lah kan. Bila saya start masuk pengajian hadis di USM tu, wajib kena kenal para perawi. Masa tu baru saya start tahu satu. Punya seronok kisah-kisah pasal mereka ni. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Baik, saya sambung. Okey. Jadi salah seorang mengatakan Nabi Ibrahim. Sementara sahabat yang lain pula berkata,
Apa yang lebih menakjubkan dari kenyataan bahawa Allah telah mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung? Dia kata, kalau hang kata Nabi Ibrahim tu kekasih Allah, ni Nabi Musa cakap dengan Allah directly. Oh, nampak? Dia mungkin dia mengidolakan. Dia ni kata Nabi Ibrahim. Macam kita dululah, dia berebut atomen mana sempoi lagi. Kan? Zaman saya dululah, zaman tuan-tuan saya tak tahu. Tapi zaman saya dulu duk bincang, atomen mana yang lagi kuat? Orang kata yang paling tak kuat, atomen taruh lah. Pasal setiap kali dia lawan, mesti mak pak dia akan turun main tolong. Mak pak dia, siapa buh nama tak tahu. Ini pun lagu tu lah. Jiwa manusia untuk membanding-bandingkan orang tu, tuan-tuan. Memang duk ada. Kadang-kadang kita cuba kata, aku tak mau banding orang. Tapi kadang-kadang dia cueh main juga. Sebab tu dalam kalangan mazhab pun wujud beberapa kelompok yang fanatik. Sebab jiwa nak membanding tu dia main juga. Nak kata kat orang pun tak boleh. Kita pun kadang-kadang kita nak compare juga. Tosah kata dalam bab agama, dalam bab lain pun. Kan, dalam bab masak ke, dalam bab kehidupan ke, kita mesti nak compare. Nah, ni isu pemilihan masjid, surau, jawatan kuasa, orang akan compare juga jawatan kuasa baru dengan lama macam mana. Memang sifat manusianya begitu. Isu Perdana Menteri baru naik pun orang akan compare juga. Orang akan sentiasa akan compare. Dan itu memang sifat manusia. Baik. Maka dia berkata, seorang lagi kata Nabi Musa lagi sempoi pasal dia cakap dengan Allah direct. Seorang lagi pula berkata, Isa ialah roh Allah dan kalimatnya. Ini ayat Quran. Roh Allah wa kalimatih, dan kalimatnya. Kan? Jadi siapa lagi kalau cakap ni roh dan kalimat Allah ni? Baik. Sebahagian pula yang lain berkata, Allah telah memilih Adam. Dah. Walaupun semua tu sebut sempoi-sempoi, tapi hak mula Allah pilih siapa? Nabi Adam. Nabi SAW duk dengar daripada sembang ni. Duk dengar. Kemudian baginda menemui mereka seraya mengucapkan salam, lalu bersabda, aku telah mendengar perbicaraan dan hairan dengan kamu bahawa Ibrahim ialah kekasih Allah. Benar, dia memang begitu. Isa ialah roh dan kalimat Allah. Benar, dia memang begitu. Adam telah dipilih oleh Allah, dan benar, dia memang begitu. Ketahuilah bahawa aku ini ialah Habibullah, dan aku tidak tinggi hati. Ketahuilah bahawa aku adalah yang pertama kali memberi syafaat, dan orang yang pertama kali mendapat syafaat, dan aku tidak tinggi hati. Aku adalah juga orang yang pertama kali menggerakkan daun pintu syurga, sehingga Allah membukakannya, lalu mempersilakan aku memasukinya. Sedang bersamaku terdapat orang-orang yang miskin yang beriman. Aku adalah orang yang paling mulia dari semua manusia yang hidup mulai awal hingga akhir, dan aku tidak tinggi hati. Ini hadis ini jadi dalil yang jelas bahawasanya kedudukan Nabi memang paling tinggi sekali. Nabi Muhammad SAW nombor 1 paling tinggi. Hadis ini gharib. Maksudnya jalur itu ada tafarrud sikit. Di sisi ini, maksudnya nama-nama yang saya baca tadi tu, namun terdapat potongan, namun ditopang ni bahasa Melayu dia disokong kot saya rasa, oleh syahid. Maksudnya syahid ni bermaksud apa? Kalau hadis tu kita tengok dia tak berapa kuat, jalur dia tak berapa kuat, mungkin dalam tu ada perawi yang tak berapa kuat, ataupun jalur dia tak berapa banyak. Gharib ni maksudnya dia satu jalan, tafarrud, ataupun jalan dia tak berapa kuat. Antara dua tu lah gharib ni. Tapi dia ada syahid yang lain. Syahid ni bermaksud bahawa hadis yang sama, tapi sahabat yang lain riwayat, jalan yang lain, hadis lebih kurang sama. Maka dia akan support hadis ni jadi kuat. Dia akan support hadis ni jadi kuat. Itu tujuan syahid. Dia ada dua. Satu syawahid, syahid tu syahid samalah. Satu mutaba'ah. Mutaba'ah ni sahabat yang sama. Maksudnya sahabat ni turun kat dia, turun hadis ni. Tapi ada beberapa orang dalam ni tak berapa kuat. Orang akan cari balik, ada tak jalur yang lain daripada sahabat yang sama? Mutaba'ah nama dia. Hadis-hadis itulah yang akan menyokong hadis-hadis yang tak kuat. Sebab tu bila kita jumpa hadis-hadis yang daif, kita tak boleh cepat hukum lagi. Nanti kok dia ada syahid yang lain yang support dia. Kok dia ada mutaba'ah yang lain yang sokong dia. Itu kaedah dia. Bukan kita tengok daif, tak boleh pakai. Tu daif, hukum dia tak boleh pakai. Tak. Al-Hakim meriwayatkan dalam sebuah hadis di dalam Mustadrak dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan,
Apakah kamu mengingkari jika status kekasih dimiliki Ibrahim, Al-Kalam dimiliki Allah, dimiliki Musa, penglihatan langsung dimiliki Muhammad, ru'yah dimiliki Muhammad. Ya? Baik. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku memberitahuku. Ayah dia siapa? Abu Hatim lah. Ini nama-nama yang saya nak sebut tadi itulah, yang saya tahu tokoh-tokoh ulama besar tu. Ini antara nama-nama besar ni. Ibnu Abi Hatim apa semua ni nama-nama besar. Ya. Mahmud bin Khalid Al-Salmi memberitahuku, Al-Walid memberitahu kami dari Ishaq bin Yasar, dia mengatakan, setelah Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih, once Allah ambil Ibrahim sebagai kekasih, selanjutnya dia menaruh rasa takut dalam hatinya sehingga degup jantungnya terdengar seperti terdengarnya bunyi gerakan burung di udara. Lagu mana bunyi tu? Mungkin sayap dia kot no. Zung zung zung. Elok-elok Allah declare Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Maka tuan-tuan, the moment itu dalam riwayat Ibn Abi Hatim kata, Allah campak dalam hati Nabi Ibrahim khasyah, ketakutan yang membina taqwa. Dia khasyah. Dia khasyah bermaksud apa? Ketakutan yang disertakan dengan ilmu. Dia bukan khauf, takut saja-saja ni. Meskipun khauf juga takut, tapi khasyatullah. Khasyah bermaksud ketakutan yang terbina dengan ilmu, pengetahuan. Ilmu, dia tahu ada Allah yang boleh bagi kat dia ganjaran, dia tahu ada Allah yang boleh hukum dia. Khasyah. Sebab tu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang ada yakhshallah, yang ada khasyah Allah, takut kepada Allah ialah para hamba-hamba Allah dalam kalangan, bukan ulama tu maksudnya tu, yang alim, yang tahu tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah. Takut juga adalah satu tentera Allah yang cukup besar. Ya? Ketakutan ialah tentera Allah yang cukup besar. Allah boleh campurkan ketakutan dalam hati musuh, even though mereka ada kelengkapan yang lengkap, moden kecanggihan semua, tetapi kerana mereka takut, mereka takkan mampu start enjin jet mereka untuk main serang kita. Hanya dengan takut Allah lemparkan ke dalam hati musuh, mereka takkan berani menggugat kita meskipun kita tidak ada kelengkapan yang cukup. Pokoknya ialah keyakinan kita kepada Allah. Tuan-tuan jangan main takut ni, no. Saya baru kena pas takut-takut ni, saya baru kena. Sampai cancel lah bulan lepas kuliah kita. Saya tak mau ulang di sini. Sekali dia teringat dia main panik, saya tak mau. Nantilah saya ulang di live. Tapi law ni penyakit, dia main macam-macam, kerungsingan, kerisauan, ketakutan. Dia main. No. Kita mohon kepada Allah lah ketenangan jiwa dan hati. Antara benda yang menyebabkan kita tenang, antara yang paling kuat ialah istighfar. Ya, man lazimil istighfar, Nabi sebut. Barang siapa yang melazimi istighfar, Allah akan mengeluarkan kepayahan dia yang dia tanggung. Akan memberikannya rezeki-rezeki pada jalan-jalan yang dia tak sangka, dan ada beberapa benda lagi. Tapi istighfar ada satu kuasa yang cukup besar, ya, dalam nak menenangkan hati kita, keserabutan kita yang kita rasa tak boleh selesai, ketakutan kita yang tak tahu takut kepada siapa. Dulu saya tulis buku tahun 2013 kot, tentang ketuhanan ni. Saya bacalah artikel luar negara pasal bagaimana orang-orang luar negara, orang putih semua ni yang tak kenal hereafter, tak tahu kehidupan akhirat, bagaimana mereka menguruskan perasaan dan diri dan kehidupan mereka. Rupanya mereka ni ada satu istilah, dia panggil the fear of unknown. Kalau tuan-tuan nak cari lepas ni lah, sampai the fear of unknown ni sampai ada kajian. The fear of unknown. Takut kepada sesuatu yang dia tak tahu, tapi dia takut. Rupanya tuan-tuan, benda tu sekarang ni sedang melanda kita. Anda perasan tak? Melanda kita. Even kita ni orang Islam yang banyak tahu tentang akhirat, yang tahu tentang kesudahan baik dan buruk, yang tahu tentang perjalanan selepas mati. Tapi kita masih lagi diuji oleh ketakutan-ketakutan yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa aku tidak ada masalah apa-apa, tapi kenapa aku masih ketak lagu ni? Aku masih lagi risau begini. Jadi gitu, tuan-tuan. Oh, takut jangan main. Allah cabut rasa takut dalam hati musuh kepada kita. Nabi sebut dalam hadis akhir zaman, ya. Menjelang akhir zaman ni Allah takut
Allah cabut rasa gerun dalam hati musuh terhadap kita. Baik. Tapi Nabi Ibrahim AS, dia khasyatullah sampai tahap degup jantung dia. Boleh dengar lagu bunyi burung, kepakan burung tu. Takut yang begini ialah takut apa ni? Ini takut inilah yang dikatakan taqwa. Takut inilah yang dikatakan taqwa. Baik. Ubaid bin Umair berkata, Ibrahim AS ialah orang yang sangat suka menjamu tetamu. Pada satu hari, dia pergi untuk mencari orang. Ini cerita ni pun menarik. Satu hari, Nabi Ibrahim AS ada satu perangai. Dia suka jamu orang. Ini kita kena ambil sunnah ni, sunnah Nabi Ibrahim. Suka jamu orang. Kenal tak kenal, dia suka jamu orang. Ya? Sampai tahap dalam Quran sebut, malaikat mai singgah rumah dia. Kan, nak pergi azab kaum Nabi Lut, singgah rumah Nabi Ibrahim Sat, nak abang yang Siti Sarah akan beranak. Tak kenal, Nabi Ibrahim tak kenal. Itu pun Nabi Ibrahim tumbang seekor kambing. Tu cara tak kenal. Kita kadang makan di kedai, kucing mekeh kaki, mekeh sikit, nak habuan. Kucing bukan minta menu baru. Bukan kucing minta nasi goreng paprik sepinggan, tak. Dia minta bekas kita tu sikit-sikit ya. Cubit baling 3-4 kali baling dia pi ya. Bukan kucing minta shell out. Tapi dok kita marah tu lah. Kan? Nabi Ibrahim tuan-tuan, sampai orang dia tak kenal pun sekok kambing dia tumbang. Sampai satu hari ni ikramud duyuf ni antara sunnah Nabi Ibrahim yang cukup kuat, sunnah Rasulullah jugalah ya. Pada satu hari tak ada orang nak main makan rumah dia. Ada orang jenis suka jamu orang makan ni. Saya yakin tuan-tuan setiap seorang ada kenal orang macam tu. Dia. Sama ada kawan kita ke, pok menekan kita ke, adik-beradik kita ke. Dia ada satu orang adik-beradik kita ataupun kawan kita ataupun jiran kita yang panggil lagi tu. Dia suka jamu orang makan. Saat-saat kenduri, saat-saat panggil, saat-saat buat makan. Nabi Ibrahim lagu tu. Bukanlah dia buat makan, tapi siapa mai pun dia jamu. Ya. Satu hari tak ada orang mai makan. Maka apa Nabi Ibrahim buat? Dia keluar. Dia pergi keluar mencari orang yang akan diberi jamuan makan bersamanya. Tetapi dia tidak menemui seorang pun. Dia keluar pergi cari punya nak jamu. Tak jumpa siapa pun. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia mendapati seseorang berdiri di depan rumahnya. Sampai-sampai rumah ada seorang lelaki sedang berdiri di depan rumah dia. Maka Ibrahim bertanya, wahai hamba Allah. Lelaki ni bukan berdiri depan rumah dia. Diri depan rumah dia tapi belah dalam. Maka lelaki tanya, wahai hamba Allah, siapakah yang mengizinkan engkau masuk ke rumahku? Hang tanya siapa ni masuk rumah aku ni, kau tak ada rumah tadi ni. Jawab lelaki itu, aku memasukinya dengan izin pemiliknya. Ibrahim bertanya, pemiliknya siapa? Ibrahim bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Ibrahim dah boleh baca ni. Jawab lelaki itu, aku ialah malaikatul maut. Aku malaikat maut. Aku diutus Tuhanku kepada salah seorang dari hambanya untuk menyampaikan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengangkatnya sebagai kekasih. Tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, riwayat ni, kita kena faham, kita boleh faham satu benda. Malaikat maut ni selalu kita bayang kalau dia mai ni kira benda yang tak elok lah. Bukan benda tak elok, benda yang takut lah kan. Kita baca surah Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Kan? Malaikat maut, dalam hadis ni kata, malaikat maut mai untuk menyampaikan berita gembira. Malaikat maut, ni anak saya tuan-tuan ada dua orang. Ikut tuan heran lagi. Abang tuan-tuan kenal dah. Adik. Adik ni double daripada abang, dia punya cergas dah. Kalau tak bagi lari, ketiga bagi baru dia lena lagi. Dia bagi dia lari sat. Dia perempuan, tapi dia punya cergas dah double. Baik. Sambung balik. Malaikat maut, satu lah dia kata tadi kat sini, dia kata apa? Aku memasuki rumah ni dengan izin pemiliknya yang sebenar. Siapa pemilik sebenar? Allah. Hatta tubuh badan kita ni tuan-tuan, tubuh badan kita bukan milik kita. Tubuh badan kita milik Allah. Kita pemegang amanah saja. Pasal tu kita tak boleh cederakan badan kita. Pasal tu kita tak boleh campakkan diri kita ke lembah binasa. Pasal tu kita tak boleh bunuh diri kita. Pasal kalau kita bunuh diri kita macam kita bunuh orang lain. Pasal bukan kita punya. Ini Allah yang punya.
Kalau kita sedar kita cuma menumpang aset yang Allah bagi, kita takkan buat benda-benda yang merosakkan tubuh badan kita. Ya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, takkan campakkan diri kita ke lembah binasa. Nanti habis dah. Kalau kita sedar bahawasanya tubuh badan ini pun Allah yang punya, maka kita akan merasakan kita ni nothing dan pemilik segalanya adalah Allah, dan kita akan menguruskan kehidupan dan tubuh badan kita ini sebaik dan semesti dan selayaknya, tuan-tuan. Ya? Sebab tu bila kita susah, bila kita serabut, bila kita penat, kita kata, ya Allah, aku serahkan diri ini padamu ya Allah, aku serahkan urusan ini padamu ya Allah. Kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Kalau kita serahkan diri kita kepada Allah, Allah tidak akan menghilangkan kita, tuan-tuan. Yakin kepada Allah. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Kita akan sampai pada satu keadaan di mana kita akan letih dengan kehidupan ini dan ujian yang mendera kita saban hari. Masa tu kita kata, ya Allah, diri ini aku serah padamu ya Allah. Buatlah apa pun, aku redha. Di sana kita akan merasakan total penyerahan kepada Allah. Minta maaf tuan. Total penyerahan kepada Allah. Ada seorang kakak ni, makcik ni, saya cerita di Bajak Song baru ni, saya ulanglah kat tuan-tuan. Ada seorang kakak ni, makcik tak tahulah, dalam hadis sebut Nisa'us Sauda, seorang perempuan hitam. Dalam hadis Bukhari Muslim. Dia pergi jumpa Nabi, tuan-tuan. Dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf. Saya ni ya Rasulullah, saya ni sakit. Ni perempuan dengar tak? Ya. Saya ni sakit. Sakit yang tak berhenti. Tuan-tuan ada tak sakit lagu tu? Tak kira lah sakit lutut ke, sakit kepala ke, sakit gout ke. Silap sikit jadi, silap sikit jadi, silap sikit jadi. Tapi cara dia mengadu usrak ni maknanya sawan. Tapi kalau kita baca dalam syarah, dia kata sakit yang berulang-ulang. Sawan antaranya lah. Epilepsi kan. Tapi cara dia mengadu tu dia, macam mana saya nak kata, helpless, tak larat dah. Ya Rasulullah, saya rajin kena sawan, rajin berulang-ulang sakit. Dan saya ni, bila saya kena sakit tu, saya akan terselok saya punya aurat. Wa inni atakasyaf. Tolong doa untuk saya dekat Allah, bagi saya sembuh sakit ni. Tuan-tuan, bila makcik ni ataupun perempuan ni mai jumpa Nabi mengadu. Ya, sana duduk sana. Ya. Mengadu. Maknanya apa tuan-tuan? Tak larat sungguh-sungguh dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ambil hadis ni, ikutlah. Sakit fizikal boleh, sakit perasaan boleh, sakit dengan anak-anak ke hujan yang tak berhenti ni, bertalu-talu. Maka tolonglah doa untuk saya. Ni habis tak larat dah ni tuan-tuan, habis tak larat. Tadi kawan saya seorang sakit teruk. Taklah teruk. Sakit yang tak serius. Bukan kronik, tapi sakit yang mengganggu setiap hari. Sampai penat. Lagu saya juga lah jenis dia kena vertigo, musing, muntah ni. Dia tak ada lah jantung, kanser pun tak ada. Tapi dia kena vertigo. Dia kena tahu lah. Pening muntah. Tak boleh buat kerja. Tak larat. Kita sampai suatu tahap nak pergi serah badan kat KWJ. Macam tu. Nak pergi serah badannya ni. Jadi mungkin kat kak ni, makcik ni pun macam tu lah. Jumpa dengan Nabi, kata, ya Rasulullah, tolong doa saya. Tuan-tuan, Nabi jawab apa? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu pilih untuk sabar, tentunya untuk kamu syurga. Tetapi kalau kamu nak saya doa untuk sembuh, saya akan doa. Maksudnya Nabi bagi option. Maksudnya, boleh tak berubat sakit? Berubat tak apa. Tapi kalau tak berubat, tapi tak susah orang, tapi tak larat sikit lah, syurga tentu, Nabi kata. Rupanya dalam kesakitan yang bertimpa-timpa itu adalah proses Allah nak letak kita di syurga. Tidak ada lain orang yang sakit yang diingat melainkan Allah. Melainkan Allah. No? Ya. Melainkan Allah. Nampak dulu saya kata, dia tak berhenti punya. Ya. Melainkan Allah. Dan tentu kalau ada kawan-kawan ke mak ayah di rumah ke habaq lagu tu. Tak ada
Macam mana nak kata? Hadis ni Ibnu Abbas riwayat. Dia cerita kat anak murid dia, dia kata apa nama ni, masa dia cerita tu perempuan tu hidup lagi. Nabi tak ada arah kan. Tengok tu perempuan tu ahli syurga tu. Maksudnya tentu dah di syurga. Sebab apa dia kata kat Nabi? Kalau demikian, asbiru. Saya pilih untuk sabar. Saya pilih untuk sabar. Ada satu filem orang putih. Kalau tuan-tuan bukan jenis tengok filem, jangan tengoklah. Tapi filem ni tak ada seksi. Allahumma. Saya tak ingat nama. Lama dah saya tengok kat universiti dulu. Tuan-tuan, saya sebut ni tuan-tuan tahu saya rasa. Exorcism of Emily Rose. Filem tu. Tahu tak? Setengah orang dia tahu saya rasa ni. Dalam cerita tu, dia cerita pasal seorang perempuan. Tapi Emily Rose ni true story tuan-tuan. Hidup dah daripada remaja sampai retua. Tak adalah tua, maksudnya daripada dia sekolah sampai 30-an. Kena usik sedia. Penat, jatuh, histeria, pengsan, nampak. Berubat macam-macam sampai tak larat dah. Last sekali, ini cerita Kristian lah. Kita jangan percaya. Tapi saya nak abang kata, last sekali mereka ambil, mungkin mereka pun ambil pada hadis kita kot. Emily Rose ni jumpa dengan Mary. Ni dalam akidah mereka lah, kita jangan percaya. Tapi filem tu tunjuk. Mary ni kata kat dia, Tuhan buat hang macam ni pasal Tuhan nak letak hang di sisi dia. Biar hang penat, tak ada masa rehat dengan dunia, tak ada masa nak sangkut dengan dunia dah. Agar hang sentiasa sakit dan ingat kat dia saja. Terdetum kok bila kita tengok dialog tu. Tapi kita janganlah percaya dalam bab Mary tu. Tapi kalau segi Islam, memang kesakitan itu membawa kita selangkah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khasyatullah, penyelamat paling besar. Tuan-tuan dengar, ingat. Khasyatullah adalah penyelamat paling besar sekali. Yalah, banyak lagi. Antara yang besar syafaat lah tentu. Tapi khasyatullah. Dalam hadis sahih Muslim, seorang lelaki tua, saya dah ulang di surah ni 2 kali dah. Dia mati tanpa ada apa amalan. Tak sempat taubat pun. Sampai dia mayat dia hancur. Dia suruh anak dia perancok kan. Saya nak cepat yang tu. Akhirnya dia masuk syurga. Allah tanya ada. Ma hamalaka ala ma sana'ta. Kenapa susah payah diri hang mayat hang tumbuk hancur lempak di angin? Dia kata khasyatuka rabbi, takut kepada Allah. Maka Allah faghafara lahu. Allah ampunkan dia dan dia masukkan dalam syurga. Kerana apa? Dia ada secebis ketakutan kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, seseorang hamba itu bila dia buat dosa, dia tahu dia ada Allah yang boleh azab dia, dan dia tahu yang dia ada Allah boleh ampun dia. Lalu dia minta ampun, Allah ampun dia. Lepas tu dia lupa, dia buat lagi dosa. Dia tahu dia ada Allah yang boleh azab dia. Dia tahu yang dia ada Allah yang boleh ampun dosa dia. Dia minta ampun, lalu Allah ampun lagi dosa dia. Lepas tu dia buat lagi dosa, Nabi ulang lagi. Sampai sahabat tanya banyak kali, Nabi tak, Allah akan teruskan mengampun. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat suka hambanya yang meminta keampunan kepadanya. Sebab tu kita duk baca dalam tarawih, doa tarawih tu. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Allah suka memberi pengampunan. Allah suka bagi pengampunan, tapi kita yang tak mintanya. Maka tak apalah sambung dah. Jadi malaikat maut dia boleh mai dalam keadaan berita gembira tu macam mana? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tu berita gembira. Sebab proses kita mati dalam hadis yang panjang dalam Sahih Muslim, sebelum kita mati, malaikat akan mai sejauh mata memandang. Majlis kematian. Kita takkan keseorangan dalam mati itu. Kalau kita mati elok, malaikat rahmat akan mai berbaris sampai sejauh mata memandang. Kita macam atas satu presentation yang besar. Menunggu-nunggu kita. Menunggu-nunggu kehadiran malaikat maut yang akan datang mengambil jenazah kita. Roh kita naik. Tuan-tuan, ni sayuk mata tengok. Masa tu kita boleh agak dah kalau mai semua putih Nabi kata ni. Yang turun mai tu dia akan kata apa? Pergilah ke arah apa? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keredaan Allah. Itu berita baik yang dia bawa tu. Kalau mai tak mau cerita, saya pun takut, tuan-tuan pun takut. Tapi takut tak apa kot. Mai beratok berita dengan busuk apa tunggu turun malaikat dia cangkah roh kita. Keluarlah kepada kemurkaan Allah. Tu nak sakit tu.
Ya, dan dibawa naik ke atas lah. Ya. Tapi alam roh, ada satu riwayat para sahabat, para anak-anak Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ni sahabat Nabi yang syahid kan. Anak-anak dia lepas bapak dia bersyahid. Allah bin Rawaha ni dia syahid sekali dengan Ja'far kan. Dengan Zaid bin Harithah. Dia antara terkenal sebagai penyair Nabi. Lepas dia meninggal, anak-anak dia jadi warang. Ya, dia berkata kami takut pak kami tengok di sana, perangai kami di sini. Itu antara menjadi dalil para ulama yang mengatakan roh-roh nenek moyang kita yang telah meninggal boleh tengok, boleh tahu apa yang kita buat di sini. Ada ruang, ada tingkap, ada ruang lah, bukan tingkap, ada bukan ada tingkap fizikal tu, tapi ada ruang untuk dia tengok, untuk dia tahu. Dan kalau dia tengok teruk, dia akan doa kepada Allah agar panjangkan umur kita lagi, agar sempat kita taubat. Ya. Baik. Malaikat Maut kata aku main menyampaikan berita gembira. Ya. Bahawasanya terdapat seseorang atas dunia ni sekarang yang Allah dah pilih dia sebagai kekasih. Maka Nabi Ibrahim kata, siapa orang itu? Walaupun dia berada di hujung dunia sekalipun, hujung negeri sekalipun, aku akan pergi mendatanginya. Aku nak pergi habang kat dia. Ya? Maka kata malaikat maut, engkau adalah orang itu. Ya? Maka Nabi Ibrahim bertanya, aku? Jawab malaikat maut, ya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, atas dasar apakah aku dijadikan kekasih oleh Allah? Jawab malaikat maut, kerana engkau telah memberikan kepada orang dan engkau tidak meminta dari mereka. Hang suka memberi dan tak pernah mengharap daripada orang. Riwayat oleh Ibn Abi Hatim. Boleh tuan-tuan sikit lagi kan? 7 minit lagi. Baik. Lepas tu saya nak kahni sikit, saya nak pergi. Okey. Okey. Kemudian, ini ada satu hadis pula riwayat Muslim. Satu hari Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunilah umatku. Umat Rasulullah kita lah, umat Muhammad. Sebenarnya Rasulullah doa kita hari-hari setiap masa, tuan-tuan. Ampunilah umatku, umat Muhammad. Ampunilah umatku, umat Muhammad. Dan aku tangguhkan yang ketiganya, Nabi kata. Yang kali ketiga aku tak sebut. Hadis ini ada sama dengan satu hadis yang lain, sekejap saya baca. Kerana apa? Kerana aku tangguh itu kepada satu hari yang di mana pada hari tersebut semua makhluk memerlukan doa aku. Maksudnya ada satu hadis yang lain bukan macam ni, tapi au kama qala macam ni. Nabi kata likulli nabiyyin da'watun da'ah li ummati wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu ada doa yang confirm makbul bila nabi itu doa kat umat dia. Tapi aku tak guna. Semua nabi guna dah, aku tak guna sebab aku nak guna di hari kiamat sebagai syafaat. Hadis tu. Hadis ni lebih kurang maksud yang sama. Nabi kata, Nabi doa hari-hari untuk kita, ampun kita, tapi Nabi ulang 2 kali. Kali ketiga tu Nabi simpan, kata, aku simpan untuk digunakan di hari akhirat kelak. Tuan, Nabi sayang kat kita. Nabi sayang kat kita sungguh-sungguh. Sayang. Hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Demikian itulah kedudukan yang terpuji yang dimaklumkan oleh Rasulullah melalui sabda baginda. Kata Nabi, aku adalah penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat kelak dan tidak tinggi hati. Baik. Kemudian depa umai hadis Ibnu Katsir umai hadis yang di padang mahsyar kelak umat manusia akan mendatangi seorang demi seorang nabi tu. Hadis terkenal. Kan? Di mahsyar, alam mahsyar. Bukan satu majlis mahsyar 2-3 jam. Sebuah alam. Tak tahu berapa ratus tahun kita kat sana pula tu. Ya. Kita pergi cari satu-satu nabi nak minta syafaat. Ya. Hari itu terkenal, tuan-tuan tahu dah, saya nak ringkas lain tu. Ya, Nabi Adam kata aku tak boleh, Nabi Ibrahim kata aku tak boleh, Nabi Nuh kata tak boleh, Nabi Musa kata aku tak boleh, Nabi Isa kata aku tak boleh. Last sekali jumpa Rasulullah lah yang mendoakan agar memberi syafaat masa tu, keringanan masa tu. Ya, baik. Baik, sambung lah. Tapi bila Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa yang paling mulia? Nabi akan jawab, Nabi Yusuf. Bila Nabi ditanya, siapa yang paling mulia? Nabi akan kata, Nabi Yusuf. Bila sahabat tanya, kenapa? Maka Nabi kata, kerana dia Nabi, ayah dia Nabi, Tok Wan dia Nabi, Tok Nek dia Nabi. Nabi akan jawab macam tu. Pasal Nabi tak akan tinggi diri.
Okey, saya jawab tu lah. Sebab tu dalam Musnad Ahmad, bila para sahabat puji Nabi berlebihan, Nabi kata, jangan banding-bandingkan aku dengan Nabi yang lain. Janganlah mengutamakan diri aku ke atas Nabi-Nabi yang lain. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini. Nabi kata, jangan angkat aku lebih daripada Nabi yang lain. Bukan bererti Nabi tak tinggi daripada Nabi yang lain. Nabi memang tinggi daripada Nabi yang lain. Ini saya sebut kalam ulama. Antaranya yang menukilkan ini ialah Imam Tirmizi juga mengatakan, ini dalam arti kata bukan faktornya Nabi itu tak tinggi daripada Nabi yang lain, tetapi kerana sifat tawaduknya Nabi kita SAW. Lepas tu Nabi tak bagi tinggi, angkat Nabi lebih daripada Nabi lain. Walaupun pada hakikatnya Nabi lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Ayat Quran sebagai dalil yang Allah kata Allah lebihkan para Nabi melainkan Nabi yang lain. Sebab tu ada Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ya. Baik. Sebab tu ada Rasul, para Nabi Rasul Ulul Azmi. Baik. Allahu Akbar. Tak apa, jatuh tapi tak apa sekali segala. Baik. Ada satu hadis yang lain lagi. Di Madinah peristiwa ni, orang-orang Yahudi dengan orang Islam masa tu duk sembang pasal Nabi mana sampai lagi. Depa duk kata Nabi Musa. Kita tentulah kata Rasulullah kan. Duk bincang-bincang sampai dia nak ambil tahap nak ambil tegang dah. Nak ambil tegang dah, nak jadi bergaduh lah. Nabi tenangkan, Nabi kata apa? Depa bincang pasal kemuliaan siapa paling tinggi antara Nabi dengan Nabi Musa. Bagi hujah lah. Nabi kata jangan bergaduh lah. Memang di hari kiamat kelak semua manusia mati, pingsan, mati. Akulah manusia pertama yang mula-mula Allah bangkitkan. Tetapi bila aku bangkit, aku nampak Musa telah berdiri. Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Habis tu siapa bangkit dulu? Nabi bangkit dulu. Pasal Nabi kata, aku orang pertama bangkit. Tapi bila aku bangkit, Musa telah pun berdiri. Nabi Musa dulu ke? Tak. Nabi kata dia dulu. Habis tu, itu kebijaksanaan Nabi SAW. Buku siapa ni? Itu kebijaksanaan Nabi SAW. Kehebatan Nabi, kehikmahan Nabi. Banyak tuan-tuan. Kisah tentang Nabi punya hikmah, Nabi punya kasih sayang, Nabi punya kerendahan hati. Baik. Kemudian ada lagi 1 minit saya nak habis sampai tahap ujung bab ni. Ini dia bunyi suruh berhenti ni. Kemudian dia main bab istana Nabi Ibrahim di syurga. Istana Nabi Ibrahim di syurga. Allah telah menyiapkan sebuah istana yang besar untuk Nabi Ibrahim di syurga. Ini ada banyak riwayat. Kemudian sifat-sifat Nabi Ibrahim pun juga banyak riwayat. Kewafatan Nabi Ibrahim kita tutup yang itulah, ni last. Belum kita nak masuk nanti Nabi yang lain, kita dah tutup Nabi Ibrahim sampai kewafatan lah. Baik. Pendek lah ni, satu baris ya. Tapi saya ambil pendek sikit lah. Sarah meninggal dunia lebih awal daripada Nabi Ibrahim. Kemudian kat sini dia kata apa? Ibrahim setelah itu melamarkan puteranya Ishak kepada Rifqah bin Bituail bin Nahur bin Tarikh. Kemudian dia mengutus seorang wakil pergi menyusuinya. Selanjutnya, setelah kematian Sarah, Ibrahim telah menikah dengan seorang perempuan bernama Qaturah. Ini yang saya cerita Qaturah. Qaturah bin Yaqzan dari kalangan kaum Kan'an. Dari hasil perkahwinannya dengan Qaturah inilah lahirlah Zamran, Yashqan, Madan, Madian, Syiqaq dan Syuq. Sepanjang saya duk jumpa Qaturah ni, dia tak ada dalam hadis dan juga Quran. Tapi dalam tafsir ada. Tapi sumbernya semua adalah Israeli riwayah, daripada riwayat lama. Cuma akidah kita tentang riwayat lama, la nusaddiq wa la nukazib. Kita tak kata dia betul, kita tak kata dia salah. Kita kena perhati dulu. Baik. Cuma saya tak jumpa lagi Qaturah ni yang kata Melayu. Minta maaf nah. Minta maaf. Masalah ni glamour Qaturah ni Melayu. Saya tak jumpa lagi. Bukan bererti bila saya kata macam tu Melayu ni kira tak bagus ya. Tak. Saya tak jumpa lagi. Okay.
Tapi ada seorang profesor dekat Malaysia ni, memang kajian dia khusus bab tu. Profesor, doktor, perempuan. Solehah Yaakob bukan nama dia. Tuan-tuan tengok dia. Dia orang akademik kan. Mungkin kita dapat banyak jawapan. Dia memang kaji khusus bab tu. Kita sama-sama ambil pengajaran dia. Tak apalah. Selesai yang tu. Cuma ada, tak apalah. Ibnu As-Sakir, saya nak kata dalam perbincangan dia dengan Hak Maula Hak Mai kat Malaysia baru ni tu. Perbincangan tentang semua Nabi itu Arab tu, saya ingat. Ada bertentangan dengan hadis Nabi yang Nabi kata kat Abu Zar, Nabi Arab tu 4 orang saja. Tapi tak apalah, beliau ialah profesor, mungkin saya yang silap. Tak apa, sambung. Bukan sambung, tutup kan, inilah. Nabi Ibrahim meninggal dunia macam mana? Dalam ni sebut. Dan saya cari dalam kitab yang lain pun tak jumpa. Yang ni yang ada yang sama. Nabi Ibrahim AS tak jumpa yang kuat maksud saya nah. Kalau dalam blog banyaklah macam-macam cerita, ni yang kuat. Nabi Ibrahim AS meninggal dunia macam mana? Meninggal dunia secara tiba-tiba. Yang ini mendadak. Nabi Ibrahim meninggal dunia mendadak ataupun tiba-tiba. Seperti mana sakit boleh mai kat kita tiba-tiba, seperti itulah mati boleh mai kat kita tiba-tiba. Tapi kita menunda-nunda taubat kita kerana apa? Kerana kita sibuk dan asyik menunggu tanda. Kita doa harap mati itu akan datang tanda seperti mana hujan akan datang sebelumnya pokok hujan. Kita akan mati dulu, mati menunggu tanda. Sebelum sampai tanda itu, kita mungkin akan mati dulu tuan-tuan. Jangan membuang masa menunggu tanda kerana mati akan datang tiba-tiba. Seperti mana kita hari tak sakit, esok pagi sakit perut tiba-tiba. Pipi cek ada barah dalam usus. Tu tak ada oi. Tak pernah sakit. 3 hari hospital mati. Boleh jadi. Boleh jadi. Semalam dia elok, hari ni tahu-tahu kita stage 4. Tiba-tiba. Seperti itulah mati boleh mai tiba-tiba. Dan kematian yang tiba-tiba itu telah pun datang kepada Ibrahim AS. Telah pun datang kepada Nabi Daud AS juga mati tiba-tiba. Nabi Sulaiman juga datang mati tiba-tiba. Maka saya kata dalam ni sebut. Kematian yang mendadak itu telah datang juga kepada Daud dan Sulaiman. Dan beberapa Nabi yang lain lah. Ibnu Katsir sebut 3 kan. Tapi memang mati. Syarat untuk mati bukan tua. Syarat untuk mati ialah hidup. Dan semua kita telah lepas syarat itu. Kita semua telah hidup. Lepas syarat itu. Menunggu syarat. Tunggu mati je lah. Soalnya, adakah mati itu rehat? Ataupun mati itu pusingan dan seterusnya? Faham maksud pusingan dan seterusnya? Kita dah penat atas dunia, mati esok, nak penat lagi kau. Itu maksud pusingan dan seterusnya. Ataupun kita dah penat atas dunia, mati esok kita rehat lah, duduk dengan kawan-kawan, dengan tok, dengan mak, dengan Nabi, dengan sahabat. Seronok pun dah. Rehat. Maka Nabi Ibrahim meninggal dunia pada usia 190 tahun. Ada yang mengatakan 90 tahun, tetapi yang pertama lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Itu ialah sedikit sebanyak kisah tentang Nabi Ibrahim AS. Mati tiba-tiba ni sakit ke tak? Tak tahu, tak mati lagi. Boleh tak Allah buat mati tak sakit? Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kita tak tahu. Ada satu klip tu tuan-tuan, seorang makcik Malaysia kan, dia baca Quran kan, tengok di Facebook ni kan, tengok baca Quran teringin dah tuan-tuan. Doalah saya, tuan-tuan semua kita mati mudah dan mati keadaan begitu. Allah, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan, anak-anak WC.